Halo guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Alright guys, so ini adalah kenyataan terkini ya daripada Rafizi Ramli. Beliau membuat ulasannya berkaitan dengan perkara yang memang hangat diperkatakan di media sosial pada ketika ini. Jadi mari kita lihat sendiri apakah yang dinyatakan oleh saudara kita Rafizi Ramli ya melalui ataupun ya kisah atau case yang sedang panas diperkatakan di media sosial pada ketika ini. Ini dia tajuk apa yang dinyatakan oleh Rafizi, katanya penyelewengan projek LCS. Jadi saya tidak payah cakap lagi sebab LCS ini melibatkan kapal perang. Kapal yang sepatutnya sudah siap dihantar pada tahun ini tapi masih tidak kunjung tiba. Ya, kapal itu menjadi guide entah ke mana. Mungkin di rumah mereka yang terlibat dan sebagainya. Jadi kita pun tidak tahu. Mari kita baca. Kata Rafizi Ramli, sekurang-kurangnya Rm 890 juta dana rakyat hangus di dalam skandal ini. Jadi ini adalah satu skandal yang memang satu lagi skandal terbesar ya yang berlaku. Dia sedang bukan berlaku hari ini, sahabat-sahabat semua. Perkara ini berlaku sejak 2010, bermula pada 2011 hinggalah hari ini. Ya, sepatutnya kapal itu sudah ada, tapi inilah yang berlaku. Maksudnya ini adalah skandal yang sudah berlarutan sejak daripada pentadbiran Bosakau, Menteri Pertahanannya bertukar ganti daripada Hisamuddin, kemudian Zaid Hamidi dan sebagainya. Mereka ini adalah yang terlibat. Jadi apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar sebenarnya tadi, SPRM harus bergerak cepat. Kena adakan penyiasatan secara menyeluruh. Daripada PSC sendiri, mereka sudah mengeluarkan report yang begitu details ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi kalau mereka tidak berbuat apa-apa, ini lagi ya, kepada siapa lagi kita boleh berharap? Kata Rafizi Ramli, saya mengalung-alungkan tumpuan masyarakat kepada nasib prajurit negara yang sedang secara langsung berkait dengan dana awam. Isu ini lebih kritikal berbanding skandal-skandal lain karena ia melibatkan berbagai dimensi multidimensional seperti yang pertama katanya adalah penyelewengan dana rakyat untuk membina sistem pertahanan negara yang dianugerahkan terus kepada syarikat yang dikawal tabung amanah yang sepatutnya menjaga kebajikan prajurit atau menjaga kebajikan tentara-tentara. Tapi apa yang berlaku, kita lihat tentara terpaksa berdemo, tentara terpaksa menyuarakan ketidakpuasan hati mereka dengan apa yang berlaku, dengan bayaran yang lambat lah, pensiun dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, benar apa yang dikatakan oleh sahabat kita atau saudara kita Rafizi Ramli ya, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Ya, so yang kedua lagi katanya apabila projek dan dana diselewengkan, saya kasih up dia sedikit ya. Yang kedua, apabila projek dan dana diselewengkan bukan sahaja tabung amanah mengalami kerugian, sistem pertahanan negara juga terdedah kepada berbagai risiko apabila kelengkapan dan persenjataan menjadi lapuk dan ketinggalan zaman. Ya betul ya. Inilah yang sedang berlaku. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku, tapi karena kerakusan, karena pentadbiran kerajaan yang hanya mementingkan jawatan kuasa wang ringgit, rasuah, penyelewengan berlaku di sana. Inilah yang sedang berlaku dalam negara kita. Walau bagaimanapun mereka katakan ini adalah spin, ini adalah fitnah, tapi hari ini sudah terbukti ya melalui report yang dikeluarkan oleh PSC sebentar tadi kita dengar bersama videonya, kenyataan sidang media mereka jelas bahwa perkara ini harus ditangani segera. Penyiasatan harus dilakukan segera oleh SPRM. Jangan lagi membuatkan rakyat tertanya-tanya, benarkah SPRM ini melakukan kerja mereka dan sebagainya, atau ada tangan gaib yang menghalang mereka untuk melakukan siasatan dalam skandal yang besar seperti ini. Yang ketiga kata Rafizi Ramli, mangsa seterusnya adalah prajurit ya, tentera yang terus dipinggirkan dan tidak terbelah. Sedangkan jika berbilion-bilion yang diseleweng melalui petroleum, projek-projek pertahanan ini tidak berlaku, uang itu boleh digunakan untuk memberi allowance dan pensiun yang lebih baik kepada prajurit. Jadi katanya hari ini
Pengurusi jawatan kuasa kira-kira awam negara PSC YB Wong Kawo mengeluarkan kenyataan mengenai dapatan PSC yang meneliti pengendalian projek Littoral Combat Ship LCS yang telah berlarutan sejak dari tahun 2011 ya. 2011 kalau kita kira sampai hari ini sudah berapa tahun? 11 tahun sahabat-sahabat semua ya. 11 tahun tapi yang nyata kapal itu tidak kunjung tiba. Yang nyata kapal itu entah tahu kemana. Jadi bahaya ya. Jadi katanya untuk makluman orang ramai, proyek yang dianugerahkan secara terus pada tahun 2011 telah menelan belanja sebanyak Rm 6 bilion setakat 2022, tetapi satu kapal perang pun belum disiapkan. Mengikut jadwal kontrak, sepatutnya 5 kapal perang telah disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia untuk beroperasi. Tapi sampai hari ini, habuk pun tiada. Habuk pun tiada lah, kata P. Ramlee begitu. Sebenarnya saya telah mengumpul maklumat dan mengkaji skandal ini, katanya, sejak beberapa bulan lalu atas kapasiti saya sebagai orang awam, kata P. Ramlee. Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui oleh orang awam. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui dapatan daripada penyiasatan ataupun penyelidikan yang dilakukan oleh saudara kita Rafizi Ramlee sendiri. Katanya yang pertama, pada 16 Disember 2011, Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat lantikan Letter of Award atau LCA kepada Boston Naval Ship Sendirian Berhad untuk membina dan membekalkan 6 second generation patrol vessels Littoral Combat ya, dengan jumlah kontrak Rm 9 bilion. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang bertanggungjawab menguruskan projek ini adalah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO pada hari ini. Jadi kita tahu mereka yang siapa yang terlibat. Cakap saja pasal Presiden UMNO rasuah. Cakap saja rasuah UMNO. Jadi kita tahu mereka ini sebenarnya apa di manakah mereka selewengkan, di manakah penyelewengan itu berlaku. Kalau tidak disiasat, negara akan semakin mengalami kerugian karena dana awam digunakan sebegitu rupa tanpa nampak hasilnya. Yang sepatutnya ada 5 kapal atau 6 kapal sudah berada di negara kita, tapi sehingga hari ini tidak nampak batang hidungnya. Mungkin kapal dia punya demo saja ada, tapi tidak yang real one. Itulah yang berlaku. Yang kedua, kata Rafizi Ramlee, adalah Kerajaan Persekutuan menandatangani kontrak akhir dengan BNS bagi kontrak berjumlah Rm 9 bilion pada 17 Julai 2014. Menteri Pertahanan ketika itu yang merundingkan perjanjian ialah Datuk Seri Hisamuddin Hussein ya, Menteri Kanan Kerajaan Gabungan PAS UMNO Bersatu sekarang. Ya, karena itu mungkin ya semasa di dalam Dewan Rakyat macam apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya sekarang ini Hisamuddin kembali menjadi Menteri Pertahanan. Tapi apa yang berlaku apabila ditanya soalannya SPRM tengah siasat lah, tidak menjawab lah, tidak hadir di Dewan Rakyat lah dan sebagainya. Sehinggalah hari ini PSC sendiri ya mengeluarkan report yang begitu menggemparkan seluruh rakyat Malaysia hari ini. Duit sudah dibagi tapi kapal tidak kunjung tiba. Duit sudah dibagi selama berjumlah 6 bilion dan ditambah lagi dengan 9 bilion, tapi akhirnya kapal itu pun masih belum ada ya. Pada 17 Julai 2014 disambung semula kontrak itu yang bertanggung jawab oleh Datuk Seri Hisamuddin Hussein ya, ditambah lagi 3 bilion. Jadi apakah yang berlaku duit rakyat, dana rakyat itu? Apakah yang berlaku kepada wang itu? Ya, sehingga hari ini masih tidak ada bukti nyata bahwa ia digunapakai untuk membeli kapal. Kapal itu pun tidak tahu entah ke mana. Jadi inilah ya yang menjadi persoalan kita sebagai rakyat. Inilah yang menjadi persoalan kita sebagai rakyat marhain ya. Bayangkan kalau uang itu digunapakai untuk rakyat, betapa bahagianya rakyat hari ini. Tidak akan terjadilah kenaikan harga, tidak terjadilah subsidi ditarik dan sebagainya, karena kerajaan yang hari ini mungkin tidak mampu mentadbir negara kita dengan penuh berkesan. Mereka hanya memikirkan bagaimana untuk kekal berkuasa. Selepas PR15 ini mereka bagaimana untuk kekal berada dalam kerajaan. Mungkin ini yang menjadi perhatian mereka, tapi sebenarnya mereka lupa
lupa tanggung jawab mereka, yaitu untuk menjaga kebajikan rakyat yang hari ini ramai yang kehilangan pekerjaan, ya, antara suami istri, ramai yang juga yang bercerai, ada yang bunuh diri dan sebagainya karena tekanan yang menghadapi, tekanan yang sedang kita hadapi pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah realitinya, inilah kenyataan yang terpaksa kita terima, bahwa kita mempunyai kerajaan yang gagal menjalankan tanggung jawab mereka untuk rakyat di bawah sana. Jadi mari kita sambung. Perdana Menteri pada ketika itu dia cakap, ketika LOA dan kontrak proyek ini diselesaikan, tidak lain dan tidak bukan katanya adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau cakap pasal Najib saja, memang berbagai perkara berlaku, ya, semuanya ada penyelewengan, semuanya berlaku tentang penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Jadi inilah, ya, mana sudah jikom semua, kenapa tak nampak ini? Bos kau memang pemutar nomor 1, panas sudah bro katanya. Mas Awing di sana. Kapal tenggelam bersama penjilat dan mat sakau, kata Otman. Mungkin juga ya tenggelam bersama dengan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang tumbang pada 2018 itu. Oke. Revisi menambah, saya telah mengumpulkan maklumat berkenaan penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku sepanjang sedekat proyek ini berjalan. Saya akan kembali mendedahkan satu persatu katanya dalam seri ekspos sepanjang bulan Ogos ini. Inilah satu yang kita nantikan pendedahan, ya. Rafizi sudah kembali, ya. Tidak ada satupun pemimpin yang berani seperti Rafizi Ramli yang berani membuat pembongkaran, berani membuat pendedahan demi pendedahan. Jadi hari ini kita mendengar sendiri apa yang didedahkan, dibongkarkan oleh saudara kita Rafizi Ramli, yang mana dikatakan 890 juta uang rakyat hangus begitu saja. Ini memang satu yang mengejutkan kita semua. Katanya, saya bermula pada hari ini dengan soalan yang mudah. Siasatan yang dilakukan secara dalam masyarakat ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya RM 890 juta telah diseleweng dari proyek ini, baik dari segi penipuan, uang yang dipindahkan kepada pihak yang bertujuan menipu kontrak, duplikasi kontrak dengan tuntutan berganda, dan juga berbagai penyelewengan. Katanya lagi, saya percaya siasatan secara dalaman ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya, ya, katanya, mana sudah? Siasatan dalaman ini telah sampai kepada Hisamuddin Hussein sebagai menteri yang menandatangani kontrak dalam tahun 2014. Beliau juga menteri yang menandatangani perjanjian tambahan, ya, supplementary contract pada 31 Mei 2022 yang menghidupkan kembali proyek ini. Kenapa dihidupkan kembali? Belum pun proyek itu selesai dia hidupkan semula. Patut dia tuntut. Patut dituntut mana kapal sepatutnya ada. Bukannya lagi disambung lagi, mungkin terpaksa membuat bayaran tambahan lagi dan sebagainya. Jadi ini akan merugikan rakyat lagi. Jadi inilah yang berlaku dalam kepimpinan dalam negara kita pada hari ini, yang tidak ramai tahu. Tapi syukur, ya, apabila pendedahan dilakukan oleh Rafizi Ramli dan juga PAC sendiri, hari ini rakyat sedar bahwa penipuan demi penipuan, penyelewengan demi penyelewengan dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Bagaimana mereka hari ini melakukan perkara seperti ini? Apabila di luar sana kononnya mereka memperjuangkan, kamilah pejuang bangsa Melayu dan agama, katanya. Hanya UMNO lah yang boleh membawa dan juga melindungi hak Melayu, katanya. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat hari ini, hanya Melayu mereka sendirilah yang merompak hak orang Melayu. Mereka jugalah yang mengkhianati mandat rakyat orang Melayu. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti yang kita katakan, apapun yang mereka lakukan, mereka pasti akan tuding jari kepada parti DAP. Katanya DAP yang salah. Najib dipenjarakan, DAP yang salah. Penyelewengan hancur, hangus, RM 890 juta, katanya DAP juga yang salah. Jadi inilah yang berlaku di dalam kerajaan kita hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kepimpinan inilah, kebobrokan beginilah pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita. Harus sekali lagi untuk kita memilih mereka, mengangkat mereka sebagai pemimpin di dalam negara kita. Begitu banyaknya penyelewengan, rasuah, skandal yang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Mari kita sambung.
Sebagai Menteri Pertahanan yang paling lama katanya menguruskan proyek ini, beliau sudah tentu tahu tentang segala laporan dalaman mengenai penyelewengan proyek ini. Dia ditujukan kepada siapa, sahabat-sahabat semua? Ya, ditujukan kepada Hisamuddin, ya. Tapi apabila kalau ditanya di Dewan Rakyat, pastinya jawaban akan dijawab secara bertulis, ya. Itu saja jawabannya. Namun apabila bertulis langsung tidak menjawab soalan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. So itulah yang berlaku dalam menteri, ya, yang menjaga Menteri Pertahanan ini. Kenapa sehingga sekarang beliau tidak mengambil tindakan untuk menangani penemuan penyelewengan berjumlah RM890 juta itu katanya? Karena tidak ada satu kes pun yang dibawa terhadap pihak-pihak yang dinamakan terlibat di dalam penyelewengan tersebut. Soalnya, adakah beliau terlibat? Itu satu persoalan. Saya bukan menuduh, ya, bukan menfitnah, tapi soalnya kenapa, ya, mungkin beliau cuba, ya, untuk menutup segala kejahatan, segala bukti di sana. Itu pertanyaan yang ada dalam hati saya. Jadi jangan cakap saya pula memfitnah, ya. Okey, skandal ini bakal memerangkap UMNO menjelang TRU15, kata Rafizi Ramli, kerana ia membuktikan bagaimana UMNO menuduh Pakatan Harapan menjual aset negara, sedangkan di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional, Najib Razak, Hisamuddin, Zaid Hamidi, kapal hilang tak tahu ke mana, tidak pandai sampai ke negara kita. Itulah yang berlaku. Persenjataan dan pertahanan negara terbengkalai sehingga ketinggalan berbanding jiran kita seperti Indonesia, kata Rafizi Ramli. Ini adalah kerisauan beliau dan juga pandangannya. Di sana nasib prajurit yang kebanyakannya Melayu diabaikan apabila dana sepatutnya memanfaatkan mereka hangus akibat penyelewengan. Jadi katanya, saya akan terus mendedahkan maklumat terperinci penyelewengan ini satu persatu sehinggalah Zahid Hamidi, Hisamuddin Husin dan juga Najib Razak bersuara untuk menjawab. Itu dia. Najib Razak sudah bersuara sebenarnya, tapi dia cakap apa yang dinyatakan oleh Entenelok itu satu fakta yang telah dipusingkan katanya. Memang tidak berani lah, ya. Bersakau lah, yang menyakau lah ini memang tidak berani. Hanya berani bersemuka di Facebook saja, sosial media. Tapi kalau di parlimen langsung tidak datang. Kalau datang pun tutup mulut dan sebagainya. Skandal kapal perang terbengkalai ini berlaku di bawah pengawasan dan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat, kata Rafizi Ramli. Jadi saya sangat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Rafizi sana, ya. Kenyataan dan perkara ini berlaku di bawah pentadbiran era UMNO Barisan Nasional. Di bawah pentadbiran sebagai Perdana Menteri pada waktu itu adalah Najib Razak, ya, Najib Razak, dan juga menterinya Zaid Hamidi ditukar pula kepada Hisamuddin Husin. Mereka bertiga ini harus memberikan kenyataan. Rakyat berhak tahu apakah yang telah berlaku di dalam wang yang telah dibelanjakan 9 juta bilion. Bukanlah satu jumlah yang kecil. Itu adalah dana awam, maksudnya dana duit rakyat. Rakyat berhak tahu kemana duit kita diguna pakai. Sehingga hari ini, selepas 10 tahun, selepas 11 tahun, kapal perang itu tidak kunjung tiba di negara kita. Ini adalah satu persoalan yang harus diberikan penjelasan kepada mereka yang bertanggung jawab seperti Najib Razak, Zaid Hamidi dan juga Hisamuddin. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.